Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan keberkatan di atas apa yang kita usahakan. InsyaAllah, amin. InsyaAllah lah mengisi ruang pada pagi ini, samalah kita baca hadis Riyadhus Salihin berkaitan dengan bab ikhlas. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saya bacakan hadis tuan InsyaAllah hadis pun dah biasa pernah dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه المسلم. Hadis diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni nama dia ni Abdurrahman bin Sakhar. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama dia lah. Radhiyallahu daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Dia melihat jantung hati, niat kamu. Di hadis ni dia banyak dia punya riwayat yang lain, maknanya daripada perkataan yang lain. Sesungguhnya Allah tidak melihat pakaian kamu, tidak melihat bagaimana rupa bentuk paras kamu, tapi Allah SWT melihat apa yang ada di dalam hati kamu, jantung. Apa pengajaran hadis? Hadis ini menunjukkan bahawa mempunyai jantung hati dan niatnya diutamakan, didahulukan daripada amalan anggota zahir. Kerana niat itu mengesahkan amalan anggota.
Mungkin kita pernah dengar ada orang kata saya ni pakaian saja macam ni kan, tapi apabila pakaiannya tidak menutup aurat, tu tak boleh jadilah kan. Saya pakai, kalau pakai pakaiannya tidak cantik tapi pakaiannya menutup aurat, bersih, tidak jadi masalah. Tapi jika pakaiannya tak menutup aurat, kena ada orang yang tak pakai tudung, dia kata saya ni tak pakai tudung tapi hati baik, tak boleh macam tu lah. Tak jadi. Tak sejalan. Salah memahami hadis tu. Apabila dalaman ini kerana dia menggambarkan juga luaran. Memang kadang kita pakai jubah, pakai apa, pakaian yang ni kan, pakaian ni, jubah ni nak katakan sunnah, tapi kita mengikut rasa cinta kita, mahabbah, ingin wujudkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Sebab kita ikut contoh seperti mana yang dipakai. Memang pakaian jubah ni pakaian orang Arab, tradisi orang Arab, tapi kita nak ambil rasa kasih, rasa cinta lah. Pakai serban, pakai jubah. Memang tradisi orang Melayu, pakai baju Melayu, pakai kain melekat, tak salah. Cuma nak ambilkan rasa kasih lah, macam tu kan. Nak meniru seperti mana yang Rasulullah SAW pakai kan. Tu kan. Okey, penjara hadis ni dia amalan zahir. Amalan zahir ni tak menggambarkan amalan yang batin. Kadang-kadang amalan zahir seseorang itu baik tetapi niatnya salah. Amalan zahir baik tapi niat salah. Namun begitu, hukum dunia ke atasnya adalah menurut zahirnya. Sebab kita tak tahu, tak nampak apa kat dalam hati. Kan? Amalan zahir dia kita nampak, orang ni baik kan? Tapi niat dekat dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan kita tak tahu orang tu ikhlas ke tidak ikhlas, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Buat saja kan. Jalanilah kata kehidupan ini, buat saja amalan-amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita buat, kita laksanakan kan. Buat sebaik mungkinlah kan. Dan keikhlasan itu dia akan datanglah kan. Mana dia amalan harian kita, amalan fardu yang diwajibkan kepada kita ni buat kan, seperti mana yang diperintahkan. Dan dia itu keikhlasan tu dia akan datang sendiri. Maknanya memang kita kalau tak ikhlas tak perlu sembahyang, tak boleh lah kan. Bila nak ikhlas baru nak buat ibadah, tak boleh. Kena buat dulu. Kena jadikan ia sebagai rutin harian. Memang kadang-kadang ibadah solat ni pun, bila kita solat mungkin dalam keadaan penat ke letih ke kan, dalam keadaan solat kadang kita macam jadi leka dan lalai. Solat baca, Fatihah baca, semua baca, tapi ini rakaat ke berapa ni? Dalam keadaan penat. Dalam keadaan penat jadi leka dan lalai. Sama juga lah dalam keadaan kita berdoa. Orang yang berdoa dalam keadaan lalai, hatinya lalai, doa sambil lewa doa, maka tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang ada doa lepas sembahyang nak doa, lepas sembahyang nak berdoa kan. Banyak hari-hari nak kena doa ni. Kan? Doa macam biasalah. Kan? Jadi dia baca doa pun kan? Nak tak nak saja. Ataupun itulah. Kalau yang mengaminkan, aminkan pula mungkin tak faham ke apa maksudnya. Kan? Perlu ada kesungguhan. Yang ketiga, niat dan keikhlasan hati menjadi ukuran amalan, sama ada diterima oleh Allah atau tidak. Niat kita ni, keikhlasan akan menjadi ukuran amalan. Amalan ni jika dibuat dengan sempurna, dia akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sampai pada satu tahap bila tidak ikhlas, benda tu, amalan tu akan dipulangkan balik kepada kita. Kan? Dicampakkan ke mukanya sebab tidak ikhlas.
Tiada sebab nak menunjuk ke, sebab apa ke, sebab terpaksa ke, kan? Sebab nak sebagai orang tengok ke. Wallahu a'lam. Kan? Tak boleh dihukum amalan zahir. Kan? Amalan zahir jangan dihukum. Kan? Allah saja yang mengetahui. Gitu kan? Hadis yang berikut. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hami'atan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seseorang lelaki yang berperang kerana keberanian. Dia perang bukan kerana Allah tapi kerana dia berani. Kerana panas hati, dia marahlah. Dan kerana riya, ada tambahan riya. Maka yang mana satukah di antara semua itu berperang kerana Allah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, dialah orang yang berperang pada jalan Allah. Dia ada tiga tuan. Yang pertama, seorang lelaki berperang kerana menegakkan kalimah Allah. Yang kedua, perang kerana keberanian. Dan yang kedua, kerana panas baran. Keberanian, panas hati dan kerana riya. Tiga. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berperang kerana menegakkan kalimatullah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita tak ada berperang kan? Tak ada perang dah. Kan? Cuma berperang dalam erti kata ni lah, pemikiran. Kan? Berperang pilihan raya ni bukan perang kan? Bukan perang. Kan? Tapi kita nak menentukan kepimpinan kan. Mungkin perang mulut lah. Perang mulut. Orang ini cerita ini, orang ini cerita ni. Perang mulut kan. Perang angkat senjata harap-harap tidak berlaku kan. Memang peperangan ini akan berlaku lah pada akhir zaman kan? Peperangan yang paling besar sekali, iaitu kemuncak peperangan lah kan. Dan sekarang ini kita perang mulut kan. Cuma berhati-hati lah berhati-hati kan. Orang perang mulut dekat tempat kempen, kita perang mulut dekat kedai kan. Semua dekat kedai minum semua cerita benda ni kan. Selagi belum berakhir. Dah berakhir pun nanti masih panas lagi kan. Tapi jagalah ukhuwah masing-masing kan. Jangan sampai tak bertegur sapa kan. Itu adalah pilihan masing-masing lah. Pengajaran hadis, sesuatu amalan itu hanya dinilai menurut niat yang baik. Kelebihan dan ganjaran yang dijanjikan kepada mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, hanyalah untuk orang yang berjihad menegakkan kalimatullah. Tengok apa dia punya misi dan visi dia kan. Jika dia nak menegakkan kalimah Allah kan, itu yang terbaik. Walau bagaimanapun, orang yang mati dalam peperangan hendaklah diperlakukan, diuruskan seperti orang yang mati syahid. Itu kata zahir tak boleh dihukum. Nampak dia pergi berperang, sama-sama pergi perang, angkat senjata di pihak Rasulullah, dan hatinya tak tahu. Hatinya sebab dia nak kerana keberanian ke, supaya orang gelar dia pahlawan ke, ataupun supaya dia dapatkan rampasan harta perang. Itu kita tidak boleh nilai hatinya. Bila dia mati, uruskanlah seperti mana mati orang-orang syahid. Tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, dan tidak dikafankan, malah dikebumikan dengan pakaian perangnya, dan terserahlah niat dan qasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uruskan macam biasa, yang lain tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mati syahid. Tu walaupun nanti memang ada dia dekat bila di padang mahsyar, di pada hari kebangkitan, itulah baru dinilai
hisab amalan kita. Sama adakah benar-benar kita ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah dia kata bila kita mengharapkan habuan dunia dan kita pun dah diberi habuan dunia dekat dunia ni, dah dapat habuan dunia, maka dekat akhirat dah tak boleh nak tuntut apa-apa dah. Sebab Allah kata apa? Dekat dunia kamu dah dapat dulu, nak tuntut apa lagi? Selesai lah. Perbetulkannya. Yang kedua, Islam sentiasa menuntut umatnya berjuang pada jalan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama sahajalah yang dikira berjuang pada jalan Allah. Orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama, kalau dia berjuang kerana lain, tidak dikira sekira sebagai berjuang pada jalan Allah. Fi sabilillah. Fi sabilillah ini pada zaman sekarang ni dah banyak dikembangkanlah, kan? Tidak hanya berpihak kepada orang yang berperang, orang yang menuntut ilmu juga kira sebagai fi sabilillah, menuntut ilmu. Orang yang berjuang menuntut ilmu, berjuang juga tu, nak menegakkan kalimah Allah juga. Bila kita tidak ada ilmu, maka Islam juga tidak boleh tertegak. Memang di akhir zaman ini akan diangkat ilmu. Ilmu tidak diangkat, tapi dimatikan para ulama. Para ulama dah mati, maka ilmu ni habis lah. Tak ada orang nak boleh bahas lagi. Ilmu ada pada kitab-kitab ni, pada buku-buku ini, jika tidak ada penerangan daripada ulama, kita tak faham. Baca boleh, baca sekadar kefahaman kita lah, mungkin berbeza dengan fahaman guru. Okay, jadi menuntut ilmu ini juga adalah sebahagian daripada fi sabilillah. Cuma kalau dia mati dalam perjalanan nak pergi menuntut ilmu, mati dia tu bukanlah syahid seperti mana orang yang berperang, uruskan macam biasa, cuma dia dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid, pahala sebab menuntut ilmu kerana Allah. Okay, kena diingatkanlah anak-anak yang nak pergi sekolah ni kan, ingatkan. Saja aku pergi sekolah menuntut ilmu kerana Allah. Pelajar-pelajar yang nak periksa pun, saya kata jangan risau, baca je. Betulkan niat. Belajar kerana Allah. Beritahu, saya beritahu, betulkan niat. Di kelang kabut, tanya ni apa nak periksa SPM, percubaan lah. Ni apa yang masuk ni, kau baca je. Baca je. Yang kau tak bayang, kau kalut tanya buat apa? Baca. Yang tak kalut tanya baca, tidak kan? Belajar. Dah belajar, dah berusaha, serahkan kepada Allah. Belajar kerana Allah, betulkan niat. Belajar nak lulus periksa, belajar kerana, sama juga orang yang menuntut ilmu dekat di Menara Gading kan, belajar kerana segulung ijazah, nanti habis, dah dapat ijazah dah, jadi tak dapat dia punya ganjaran yang lain kan, ganjaran akhirat. Wa an Abi Bakrah, hadis satu lagi, Bakrah Nufai' bin al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-musliman bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Bakrah bin Nufai' bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan, maka pihak yang membunuh dan terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka? Jawab baginda, kerana dengan berniat, dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tak termasuk dalam kita berperang kan. Perang fisabilillah tak masuk ni lah. Perang fisabilillah memang kita nak bunuh orang yang kafir ni kan.
Ni lain. Ini kes luar daripada peperangan fisabilillah. Kan? Atas dasar dengki ke, atas dasar khianat ke, dendam, kan? Dia nak membunuh. Orang yang membunuh dan terbunuh, dua-dua masuk neraka. Tapi bila bergaduh lah ni, kan? Dia bergaduh lah. Berperang bergaduh. Kalau yang seorang terbunuh tanpa melawan, itu lain, kan? Ni membunuh, masing-masing ada niat sama-sama nak membunuh. Orang yang berazam melakukan maksiat dan menyediakan atau melaksanakan sebab-sebabnya akan dikenakan azab, walaupun maksiat itu tidak dapat dilakukan disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Yang jika tidak kerana halangan itu, dia mesti melakukannya. Adapun cetusan yang timbul dalam pemikiran dan khayalan semata-mata, maka tidak diambil kira sehingga ia betul-betul dilakukan. Ni orang berazam melakukan maksiat, kan? Menyediakan tempat, dah sediakan tempat dah, kan? Dah booking hotel dah. Contoh, kan? Dah booking hotel. Dah dibuking, tapi tiba-tiba terhalang. Tiba-tiba tak boleh pula, terhalang. Maka telah ditulis dosanya. Lain dengan orang yang berkhayal. Nanti nak pergi sinilah, sini, kan? Dia berkhayal saja, tapi dia tak pergi, kan? Dia berkhayal, maka tidak dikira dosa lagi. Ini ulama memang dah bahas, kan? Bila berazam ni, walaupun belum buat, kadang kita baru niat aja, kan? Belum buat dosa lagi. Tapi niat tu dengan berazam, maknanya dah ada perancangan dia. Tapi tiba terhalang, maka ia dikira sebagai dosa juga. Dah sediakan dah alatannya, dah sediakan parang, dah sediakan nak lalu nak ambil pisang ke, parang pakai pisang, kan? Tiba-tiba terhalang, ada orang nampak pula, ada orang kerja kat situ pula, tak jadi. Dah dapat dosa dah tu, sebab dah ada usaha berazam. Itu orang yang nak buat maksiat, nak buat dosa. Ini yang ulama kiaskan dah, dikiaskan daripada hadis dekat atas ni, kan? Berazam nak buat maksiat, dah sediakan tempat, sebab-sebabnya semua dah ada, maka akan dikenakan azab, maknanya dapat dosa lah, kan? Dosa ini semua boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat, selagi ada nyawa. Selagi belum nyawa sampai berghar-ghar, dosa besar ke dosa kecil je, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini mengingatkan umat Islam supaya tidak bermusuhan sesama sendiri, kerana permusuhan menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Ini memang kena jugalah dengan kita punya tempoh ni, kan? Tak boleh nak bermusuhan. Kadang-kadang ni bila kita lihatlah senario sekarang ni, kan, orang-orang atasan lah, orang atasan yang orang-orang yang bertanding ni lah, kan, dia tak bermusuh sama-sama dia. Yang ganas-ganas ni yang bawah-bawah, penyokong-penyokong, itu yang agak fanatik lah, kan? Orang dia baik aja, jumpa kedai minum, okey, boleh sembang-sembang gurau-gurau, kan? Kita orang-orang bawah, kan? Bukan nak cerita politik, bukan, kan? Tapi senario sekarang ni, kan? Supaya masing-masing menjagalah, kan? Menjaga ukhuwah dia. Dan kalau kita tengok khutbah yang berapa minggu ni, memang cerita pasal pilihan raya lah, kan? Maknanya bukan tak boleh cerita, boleh. Yang tak boleh cerita tu kena sokong ni, kena sokong ni. Itu tak boleh, kan? Cuma faham-faham aja, kan? Kita pilih yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara, kan? Okay, kan? Memang tadi ni apa maksudnya? Ancaman azab yang disebut dalam hadis ini ditafsirkan atau diandaikan kepada permusuhan dan peperangan antara umat Islam yang berlaku tanpa sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak.
Bukan peperangan yang berlaku disebabkan oleh ijtihad masing-masing. Ini ancaman azab yang disebutkan dalam hadis ditafsirkan atau diandaikan pada permusuhan dan peperangan antara umat Islam. Umat Islam dengan umat Islam. Kalau peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, tak ada masalah. Nak menegakkan kalimatullah. Kalau perang Islam dengan Islam, itu nak menegakkan apa tu? Itu permusuhan lah, dendam. Tanpa sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak. Bukan peperangan ini berlaku disebabkan oleh ijtihad masing-masing. Hadis ni kira bahas panjang ni sebenarnya ni kan. Dalam Islam ada peperangan Islam juga tu kan, antara orang Islam ada kan. Tapi bagian ulama dia tak nak bahas benda ni kan. Dia kenapa kita khawatir kita tersalah memberi ijtihad kan. Peperangan Siffin, peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah itu peperangan saudara tu, Islam dengan Islam. Masing-masing ada ijtihad masing-masing lah, sehingga berlakulah peperangan Siffin atau peperangan Jamal dia panggil kan. Tapi ulama tak nak bahas dekat benda ni kan. Memang Islam dengan Islam ada yang terbunuh, ramai yang terbunuh kan. Adakah mereka masuk dalam hadis ni? Wallahu a'lam. Kita tak berani nak bahas benda ni. Ada yang katakan mereka itu tetap juga mati syahid kan, sebab mempertegakkan ijtihad masing-masing. Wallahu a'lam. Sebab memang ada orang munafik dekat situ, orang munafik yang mengapi-apikan padahal mereka dah nak berdamai dah. Kalau kita pun baca buku sejarah, kita pun tak tahu kan, mereka dah nak berdamai dah di antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Tiba ada orang munafik yang mengapi-apikan, maka berlakulah juga peperangan. Wallahu a'lam. Orang yang membunuh sesama Islam tanpa hak akan dimasukkan ke dalam neraka. Okay, yang kelima, orang yang terbunuh kerana niatnya bersungguh-sungguh hendak membunuh, lawannya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Kan? Yang terbunuh kerana niat, kan? Dia tak membunuh tapi terbunuh. Sebab ada niat dah, sebab dia masih berlawan kan, berperang masing-masing berlawan nak membunuh, maka terbunuh, juga dimasukkan ke dalam neraka. Okey, ini kalau nak masuk hadis satu lagi ni panjang kan. Nak sambung ke nak berhenti ni? Ada apa nak tanya ke sementara? Kalau nak sampai pukul 7 saya bacakan satu hadis lagi ni kan, hadis berkaitan dengan solat. Okey, okey juga, boleh jugalah. Hadis berkaitan dengan solat, sembahyang di pasar. Itu boleh juga. Mungkin ada kita juga ada sembahyang dekat pasar kan, tempat kerja kerja dekat pasar, sembahyang dekat pasar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sembahyang jamaah bagi seseorang lebih daripada sembahyang bersendirian, sama ada di tempat kerjanya, tempat kerja dekat pasar atau di rumahnya, dengan gandaan 25 darajat. Tak kira lah dia solat berjamaah dekat mana, solat dekat masjid ke, solat dekat rumah ke, solat dekat tempat kerja ke, dia solat berjamaah
pahalanya 25 darajat. Kerana orang yang telah menyempurnakan wudu, ni lain kita ni, kemudian pergi ke masjid, ni lagi lebih ganjarannya, dengan tujuan untuk bersembahyang semata-mata, maka setiap langkah perjalanannya itu diberi 1 darajat pahala. Banding dengan orang sembahyang dekat rumah tadi, walaupun dia berjamaah dapat 25 darajat juga kan, atau sembahyang dekat kedai dia kan, dekat pasar dapat 25 darajat juga. Tapi berbanding dengan orang daripada rumah ambil wudu nak pergi ke masjid, setiap langkah itu dapat 1 darajat. Sekarang kita tak melangkah, kita naik kenderaan, setiap putaran roda tu dah ada orang jalan kaki dah. Adalah agaknya daripada rumah dan jalan kaki kan. Itulah. Okey. Setiap langkah 1 darajat. Dihapuskan 1 dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia berada dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang. Masuk dalam masjid, duduk pun dianggap seperti orang yang bersembahyang. Selagi dia menunggu untuk berjamaah. Tunggu untuk berjamaah. Tapi kita masuk masjid ni, kita solat sunat tahiyatul masjid kan, lepas tu tunggu berjamaah. Selagi dia duduk tu pun tak seolah-olah dia dapat pahala sembahyang, dianggap orang yang bersembahyang. Dan para malaikat mendoakan untuk seseorang selagi dia berada di tempat sembahyangnya dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Tuhan, rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak menyakiti dan tidak berhadas di tempat itu. Maknanya masih dari dalam keadaan ada wudu kan, duduk tunggu. Macam kita duduk macam ini pun masih dalam keadaan ada wudu lagi, malaikat tetap mendoakan keampunan kita. Rahmatilah, ampunilah dia, terimalah taubatnya. Masya-Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sembahyang dekat pasar adalah harus dan sah, tetapi makruh kerana gangguan suara dan sebagainya yang menghilangkan khusyuk. Sembahyang dekat pasar, sembahyang dekat tempat kerja. Tapi kalau sembahyang dekat kebun hanya tenang agaknya. Petang tika sembahyang kan, dapat pahala 25 darajat, tapi tak dapatlah pahala melangkah ke rumah Allah. Ibadah sembahyang mempunyai kelebihan tersendiri kerana doa malaikat kepada orang yang bersembahyang selama dia terus berada di tempat sembahyangnya, dan selama dia tidak berhadas atau mengganggu atau menyakiti orang lain atau melanggar adab-adab berada di dalam masjid. Dan dalam masjid ni, dalam rumah Allah ni, tak boleh nak perkara tak boleh kan. Jangan nak banyak sembang sangatlah kan. Kenapa? Sebab kadang kita tersalah cakap kan. Cerita pasal orang ni, pasal orang ni pula kan, tak pasal-pasal. Apabila cerita tu benar, benda itu dikira mengumpat. Cerita tu benar, tapi orang tu kalau dengar dia marah. Kalau cerita tu benar, orang tu dengar dia suka, okey tak? Okey lah muji kan. Macam contoh lah, oh bagus tu kan, kilang keripik tu bagus. Contoh kan. Kalau dia dengar dia suka kan, okey lah. Ni kalau dia dengar dia marah, mengumpat. Benda yang baik, benda yang betul. Benda salah jadi fitnah kan. Sekarang banyak macam pendedahan dah sekarang ni kan. Kalau tak betul jadi fitnah kan? Kalau betul jadi mengumpat. Itu macam mana? Macam mana nak cerita? Yang ketiga, antara tugas malaikat ialah berdoa untuk orang yang beriman seperti firman Allah dalam surah Ghafir ayat 7. Orang lelaki dikehendaki mendirikan sembahyang jamaah di masjid atau di surau. Orang lelaki kan. Orang perempuan dia tak ada sentuh sangatlah kan. Yang kelima, sesiapa sembahyang berjamaah diberi ganjaran pahala 25 kali ganda atau lebih daripada sembahyang bersendirian. Yang keenam,
Para malaikat sentiasa mendoakan untuk orang yang terus berada di tempat sembahyang selama dia tidak menyakiti. Kenapa dia kata kat sini tidak menyakiti? Dia kalau sini kalau dibaca terus lain bunyi ni, tidak menyakiti malaikat. Kan? Dia tak menyakiti malaikat kan. Tidak menyakiti orang lah kan. Atas sampai tidak menyakiti dan tidak juga berhadas kan. Dia tak ada cerita-cerita hal orang, tak ada apa-apa kan. Duduk baca Quran lagi baik kan. Duduk zikir selawat. Yang ketujuh, suatu perkara yang dimulakan dengan niat yang baik dari permulaan, dari mula lagi sudah dituliskan pahala kebaikannya. Ada beza tuan-tuan, beza ketika kalau kita dengar khutbah. Ketika dengar khutbah, tangan kita ni tak boleh pegang apa-apa. Maksud dia kata pegang, tak yalah pegang handphone ke. Dia kata ada sahabat yang ketika Rasulullah sedang berkhutbah, dia main batu, anak batu. Dia main itu leka lalai lah. Benda itu pun tak boleh kan? Itu dikiaskan dengan main handphone tu kan? Kadang bila khatib tengah berkhutbah, ada yang buka handphone tengok handphone, tengok mesej sekejap, tengok apa kan. Awal-awal dulu memang ada. Dia masuk dalam khutbah Jumaat berkaitan dengan main handphone ni kan. Tu dikira lalai dan leka kan. Kalau tidur lain lah kan. Biasa dengan khutbah ni khusyuk kan. Khusyuk, tunduk kan, tidur kan. Penat. Waktu tu waktu yang waktu orang penat lah kan. Waktu orang penat, waktu orang nak berehat. Dah kerja kan. Baik, okey, wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan mungkin adalah sedikit manfaat kan, sama-samalah kan, sama bagi kita lah kan. Mana kekurangan tu datang daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah mudah-mudahan adalah kelebihan dan manfaatnya. Ya saya boleh. Simple lah. Betul. Yang wajib. Betul. Kita tahu bilangannya saja, kita pun tak tahu namanya. Mungkin ada sebahagian yang kita tahu namanya. Memang dia beritahu 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Itu betul. Memang daripada sekolah memang macam itu kan. Tapi bilangan nabi memang ramai, 125,000. Rasul ada 414 rasul. Kita tahu bilangan je, tapi kita tak tahu nama dia yang spesifik lah kan. Mungkin ada 2-3 orang yang kita tahu nama je lah kan. Nabi Syith, lepas tu Nabi, ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan dia orang alim. Tapi bila pada zaman tu bagi Nabi lah kan. Siapa ni Allahu a'lam. Dia gunakan ilmu di Allah kan. Siapa nama dia, lupa lah. Nabi glamour Nabi tu kan. Kan Nabi Idris bukan. Yang Nabi Musa menuntut dengan dia tu, siapa namanya? Nabi Khidir. Khidir alaihissalam. Masya Allah. Nabi Musa disuruh menuntut dengan dia kan. Itu Allah tegur dalam Al-Quran. Nabi Khidir dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada cerita dalam Al-Quran berkaitan Nabi Khidir dan Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada setengah bagian mengatakan dia orang alim pada waktu tu. Tapi memang dia alim lah. Dia kurniakan ilmu terus daripada Allah, ilmu laduni ya. Memang kita tak cuma yang Nabi-Nabi ni kita tahu je bilangan je, nama tak tahu secara detail kan. Kalau boleh tahu kan. Betul-betul. Okey, kalau Nabi peranan dia adalah dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sahaja, Nabi. Kalau Rasul ni dia dapat wahyu dan dia kena sampaikan, dia ada umat dia lah, ada umat dia. Memang betul ada 414 Rasul tu kan. Tapi benda ni pun tak ada cerita detail oleh Allah juga dalam Al-Quran, tak cerita lah kan. Yang cerita yang 25 Nabi dan Rasul tu. Bila Nabi dan Rasul tu ada dikecilkan lagi 5 yang ulul azmi, yang jenis martabatnya tinggi.
Itu yang banyak cerita Allah ceritakan dalam Al-Quran. Peranan dia kalau Rasul tu tugas dia sampaikan, ada umat dia. Kalau Rasul ada umat dia. Kalau tak silap saya yang dulu Rasul Melayu tu, siapa nama dia? Kahar. Dia pakai ayat Quran, likulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Orang Melayu belum ada rasul kata. Dia rasulnya. Rasul ni setiap umat maka ada rasul. Tapi lahirnya Nabi Muhammad ni dia penutup kan. Dia jadi rasul kepada sekalian umat. Tak kiralah umat itu berada dekat mana. Sampai dia punya dakwah dia. Kita dah jauh macam ni pun sampai lagi kan. Itu kata penutup Nabi tu. Dan ulama juga mewarisi tugas Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Memang tak tahu. Itu je. Okey. Kita tahu bilangannya je, kita tak tahu dia punya detail dia. Okey, wallahu a'lam. Ya. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dah masuk waktu syuruk.